Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah wa usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita usaha supaya kita masuk adalah golongan orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah, orang sentiasa jaga hududullah, orang sentiasa jaga patai larang Allah, orang sentiasa jaga pagar-pagar Allah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Siapa lakuh pagar Allah, orang itulah orang lakuh, orang yang buat zalim pada diri sendiri. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, Tuhan beri umur kepada kita, Tuhan beri sihat kepada kita, Tuhan beri kesenangan kepada kita, dan Tuhan berbagai nikmat kepada kita tak habis nak bila. Mengenai dengan peristiwa yang berlaku di Palestin ataupun yang kita kenal dengan keganasan, kejahatan manusia yang dipanggil Bani Israel atau Yahudi, dengan ini seluruh dunia duk kecek mengenai dengan cerita ni. Ini adalah satu hikmat di sebalik kejadian yang berlaku di Palestin. Di mana tu email telah wayasani, di antaranya Allah nak tunjuk kata manusia yang paling jahat, manusia yang paling ganas terhadap sama-sama manusia ialah orang Yahudi. Sebelum ni kita tahu dah kata Yahudi itu jahat, tapi kita tak nampak rupa jahat dia. Kita tahu kata Yahudi jahat, tapi dengan cara kita tak khabar, kita sokong dia, kita buat kerja untuk faedah untuk dia, kita tolong dia. Di hari ini satu hikmat, semua dunia duk kecek mengenai dengan kejahatan dan keganasan orang-orang Yahudi. Dan sebelum ni dunia, lebih lagi dunia barat, dunia Europe, demo ni dia sekalian lepas berita kata orang Islam ni pengganas, orang Islam ni kokan rai, orang Islam ni jahat, orang Islam ni zalim. Tapi di hari ini dunia tahu, bukan sekadar kita orang Islam tahu kata yang jahat sungguh tu bukan Islam. Yang jahat sungguh tu rupa dia tupik di Palestin. Tak tengok beratur bangunan lebih, bangunan yang bersakupan dengan ugambung, bangunan yang bersakupan dengan ugambung seperti masjid, tempat-tempat sejarah di Palestin hancur habis, ganak habis. Hadirin sidang Jumat dirahmati Allah sekalian,
Sebelum pada kita nak lebih lanjut berbicara tentang Israel, maka saya nak jelaskan di sini Israel. Makna Israel ialah Isra, makna hamba, atau tentera. Il makna Allah. Israel makna hamba Allah. Gelar Israel diberi kepada Nabi Yaqub, kerana Nabi Yaqub hamba Allah, dia seorang Nabi. Nabi Yaqub anak Nabi Ishaq, Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Maka anak cucu Nabi Yaqub inilah dipanggil Bani Israel. Bani makna anak cucu. Israel Nabi Yaqub, anak cucu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub adalah seorang rasul, seorang nabi yang mengajak manusia semua Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak dia di antaranya Nabi Yusuf, anak Nabi Yaqub. Anak cucu Nabi Yaqub, mari siapa Nabi Musa, orang panggil Bani Israel. Nabi Isa, Bani Israel. Dan pengikut Nabi Musa adalah kaum Yahudi. Cerita dia panjang, ringkas ceritanya, Yahudi adalah pengikut Nabi Musa. Nabi Musa Tuhan hantar kitab untuk ajak kaum dia menjadi orang mukmin. Orang yang beriman dengan Nabi Musa adalah orang mukmin. Dan orang tak beriman dengan Nabi Musa ialah orang yang ingkar dengan Musa, dia mati masuk neraka atau dinamakan sebagai orang kafir. Setelah mana Nabi Musa, fuak dia ni bagi kitab Taurat yang Tuhan buat turun pada Musa, dia bagi. Begitu juga Nabi Isa. Orang yang ikut Nabi Isa, orang ni orang mukmin, orang Muslim. Dan orang yang tak turut Nabi Isa, orang ni orang kufur, orang kafir, mati dia masuk neraka. Kaum Yahudi, kaum Nasrani, buat dia mari siapa turun dan ada lagi siapa pada mari Nabi Muhammad. Dan kaum Yahudi ni dia tak beriman kepada Nabi lain mereka Nabi Musa ya. Walaupun kitab Nabi Musa dia tukar buat kitab lain. Tapi mari Nabi lepas pada Nabi Musa dia tak beriman. Begitu juga kaum Nasrani, dia beriman kepada Nabi yang masa pada Nabi Isa. Lepas pada Nabi Isa dia tak beriman dah. Dan dua kaum ni, Yahudi dengan Nasrani ni, ada hingga siapa mari Nabi Muhammad. Di Madinah ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani. Dan demon ni bila mari Islam, demo sangat-sangat benci kepada Islam emejok pada masa Nabi itu lagi. Ketika Nabi turut pak saudara dia Abu Talib nak pergi menego di Syam, siapa di tengah jalan seorang padri orang Nasrani. Dia tengok Nabi, dia tanya Abu Talib, anak siapa? Abu Talib kata, anak kita, anak aku. Maka seorang padri dia kata, tak boleh jadi, ayah budak ni ada lagi. Ni nak ayat kata orang Nasrani, orang Yahudi, dia tahu dah, dia kenal dah Nabi sebelum Nabi mari lagi. Nabi dah nak lahir di akhir zaman ni, pun kenal dah. Dalam kitab Taurat, kitab Injil ada ayat dah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Waktu kenal Nabi seperti mana dia kenal anak-anak mereka sendiri. Setelah mana Nabi Abu Talib kata anak dia, maka dia kata tak boleh jadi, ayah budak ni ada lagi. Mengikut ilmu aku, ayah budak ada mati dah. Aku tahu tanda budak ni dia adalah seorang rasul. Dia kata aku tengok pau kayu sujud,
ke dia. Pokok kayu sujud ke dia. Dan di atas ada awal duk tudung dia. Deduh di semasa dia jalan. Maka seorang pendirinya kata, nasihat kepada Abu Talib. Membuat klik lah budak ni. Nah, ke Madinah semula. Untuk sahabat pergi Pak Munok pergi negon. Kerana bimbing takut dia berkhianat oleh orang lain. Ni nak yang kata, orang Yahudi mula mari Nabi ni, dia tak terima dah. Walaupun tak bawa Islam lagi. Dan orang Yahudi, dia agak kata dia lah makhluk yang terbaik. Manusia yang terbaik. Orang lain tak boleh masuk syurga belaka pun dia masuk syurga. Dan orang lain menatai belaka, dia yang manusia. Oleh itu, dia pisah, nak hapus manusia selain pada dia. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat kita dengar semua, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda. Ayat ni kita dengar semua tu ayat. Tuhan taruh cerita orang Yahudi dengan siapa ambil jok pada masa Nabi Musa hari tu dengan siapa hari ni. Tuhan taruh lagi cerita Nabi Musa, cerita orang Yahudi ni. Kejahatan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ni, dia tak jauh sama sekali kalau orang tak turut dia. Maknanya dia pisah juga, usaha nak khianat manusia selain daripada golongan mereka. Jadi kita jadi Yahudi, kalau kita tak turut agama dia, dia pisah juga, kita turut juga. Di segi pakaian kita, turut Yahudi. Di segi makan kita, turut Yahudi, makan Yahudi. Di segi pergaulan, duk cara Yahudi. Di segi tina jatuh, turut Yahudi. Ni dia nak kita turut dia belakang. Maka kita tengok hari ni, cita-cita dia telah capai. Kebanyakan manusia sealam dunia ni pakat sokong dengan cara kita tak khabar, sokong Yahudi. Hadirin sidang Jumaat yang rahmati Allah sekalian. Di antara cita-cita jahat Yahudi terhadap Islam, mula-mula sekalinya dia nak becek di antara Islam dengan Al-Quran. Dan nak hapus negeri-negeri Islam. Kalau ada negeri Islam pun, negeri Islam yang meretah tidak guna hukum Islam. Kita tengok hari ni, kebanyakan negeri Islam ada negeri Islam, tapi undang-undang dalam negeri tak ada Islam. Dan dia nak khianat muda-mudi Islam. Dan dia nak peracur satu web Islam. Nak peracur kesan-kesan Islam. Di hari ni kita tengok di Palestin, di sana ada masjid banyak. Masjid tertua dalam dunia ada. Bangunan-bangunan yang jadi pipi tepan, dia jadi tempat taruh barang dan terlama dalam dunia ada di Palestin. Kesan-kesan sejarah, kesan-kesan Nabi dulu ada di Palestin. Hak ni lah orang Israel ni, Yahudi di Israel ni, dia peracur Palestin bukan semata-mata nak peracur orang Islam dalam Palestin, bahkan dia nak peracur sejarah Islam dalam Palestin. Kalau kita perhati tengok, di antara kejahatan orang Yahudi ni di negeri yang Tuhan hantar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ngaji sejarah Nabi, tempat Nabi lahir, tempat Nabi menusuk, tempat Nabi perang, tempat-tempat macam ni diperacur oleh orang-orang Yahudi. Sama ada Mekah sendiri pun. Saya tengok orang Yahudi tak khabar. Tak khabar kata tu pen orang Yahudi nak peracur sejarah Islam. Kita ngaji bab perang Badar, ngaji bab perang Ahzab. Nabi gali parik nak perang Ahzab. Gi hari ni tak ada parik dok mana. Sejarah kita ngaji adalah sejarah ada, tapi bagi Mekah tak ada. Tepah kita nak tengok sungguh tak ada. Kerana sejarah dihapus, dikamuh oleh orang-orang Yahudi. Dengan alasan kata
benda ni tak boleh taruh. Kalau taruh khurafat bid'ah. Tapi kita tertipu dengan PNO Yahudi. Banyak lagi benda-benda lagi yang kita buat dengan alasan bid'ah. Kau ni kita kena beringat, bid'ah jangan gaduh. Takut kita jadi alat musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini apa tugas kita nak buat? Lagu mana sikap kita, perangai kita mesti buat. Kita sebagai golongan orang Islam kasih kepada saudara seagama, orang yang mengaku nak tolong saudara. Maka sebelum itu kita mai sama khabar kata PN Yahudi ni bukan hanya dia niat nak beracuk Islam di Palestin saja. Bukan nak beracuk Islam di Afghanistan saja. Dulu pada tahun 2011, 2001 orang Yahudi buat PN, ambil kapal dia pergi tepuh bangunan World Trade Center di New York dengan guna modal banyak. Orang kata dia jong long tun, ambil kapal dia pergi tepuh bangunan di New York. Hingga sampai mati beribu lebih. Dengan alasan dia kata orang berang hak berlaku kan ni ialah Usamah bin Laden duduk di Afghanistan. Hak sebenarnya dak. Hak sebenarnya dia nak beracuk Afghanistan. Negeri Islam yang gagah, yang baru lepas benar dengan Rusia. Selama kat 10 tahun Afghanistan depan dengan Rusia, akhirnya Rusia yang jadi super maha amnat dalam dunia. Allah dengan Afghanistan, seperti mana Israel, Allah dengan Palestin ini. Selama mana Rusia lagi klik, Amerika kata tak taruh Afghanistan, kita nak peracuk. Lalu tu dia buat pen, ambil kapal dia pergi tepuh bangun di World Trade Center. Apabila kapal tepuh, selalu dah dihantar kapal cerawak dia pergi bom Afghanistan dengan tidak pergi siasat dulu dah. Noyak kata ni semua ni berlaku dalam pen dia dah. Di Afghanistan, dia nak peracuk Afghanistan, caranya dia ambil kapal dia cerawak dia pergi bom, cari Bin Laden. Bin Laden tak ada sini, haki bom lain pula, hancur situ. Tak ada sini, haki bom lain pula, hancur situ. Tujuannya dia kata nak cari Bin Laden, hak asalnya dak. Dia nak peracuk Afghanistan, negeri Islam. Oleh itu hadirin sidang Jumaat yang rahmati Allah sekalian, kita tahu di hari ini, kita tahu dah. Kata orang manusia yang nama Yahudi, Israel, bagi Israel ni sangat-sangat jahat. Yang tak patut sama sekali kita percaya dan kita turut dia. Kita harap dia. Apa yang dia buat, yang dia royak, jangan harap sama sekali. Walaupun dia kata baik, molek. Hadirin sidang Jumaat yang rahmati Allah sekalian, kesal daripada kejahatan orang Yahudi, dia akan kena berlaku sampai kita hari ini. Satu pen orang Yahudi ialah nak pecah belah manusia. Ini kita kena ingat, pecah belah ni perangai orang Yahudi, perangai syaitan. Kalau kita turut hingga kita nak pecah balas sama kita, mana kita buat kerja tu untuk tolong orang-orang Yahudi, nak jalan, nak menjayakan pen orang Yahudi. Oleh itu hadirin sidang Jumaat yang rahmati Allah sekalian, selama mana selagi mana kita boleh pakat, kita pakatlah. Kalau tak ada jalan pakat, kita usaha. Jangan ada nak balas, jangan ada nak kata gimari, jangan ada nak bersalah gimari. Itu adalah satu alat yang digunakan oleh musuh kita untuk melemah umat Islam. Dan satu cara kita nak takabur, kita nak jaga, iaitu kita banyaklah baca Al-Quran. Banyak ngaji Al-Quran. Suruh anak-anak kita ngaji Al-Quran. Banyak ngaji Al-Quran, banyak baca Al-Quran, banyak faham Al-Quran, banyak amal dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan jadi orang selamat di alam dunia dan alam akhirat. Dan satu lagi, sejak lama dah, kerana peristiwa Palestin dengan Israel lama dah, bukan baru.
20 tahun lebih dulu, seorang doktor Yusuf Qaradawi, orang Mesir, dia buat fatwa kata haram bagi orang Islam beli barang buat orang Yahudi. Kita dengar rasa kadang-kadang setengah budak-budak yang tak payah dia senyum. Tak boleh nak beli barang Yahudi. Dia senyum. Tapi kalau kita tengok hari ini, kita tengok Yahudi jahat, tak merasa apa benar lah. Kita nak tolong orang Islam, kita pergi beli barang Yahudi. Kita beli barang Yahudi, mana kita tolong dia? Sama ada pakai minumnya, lebih-lebih lagi air yang jelas-jelas orang Yahudi buat semata-mata nak jaga orang Israel. Air Pepsi. Pepsi kalau kita tengok nama Pepsi itu P-E-P, S-I-C, Pepsi. Hak ni adalah rekah daripada kalimah Inggeris yang beri makna kata P itu pay, E mana every, P lagi penny, S to save, I Israel and Israel. Pay every penny to save an Israel. Mana membuilah setiap sekok untuk jaga orang Israel. Satu barisan, satu syarikat yang buat syarikat ni, barisan ni semata-mata untuk jaga orang Israel. Dan orang Israel itu kena dah ini. Siapa Israel? Orang yang nak bunuh saudara kita di Palestin. Maknanya kita beli air Pepsi sejepur, kita masuk hun untuk nak bunuh orang Israel di Palestin. Dengan cara kita tak khabar. Kita beli air Pepsi, gilik bibik bawa, lebih-lebih lagi ambil beli air Pepsi buat buka puasa. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Begitu juga jihad-jihad lain lagi. Hak lain lagi pun tak jelas. Tak ada jelas seperti mana Pepsi. Sama ada Fanta, sama ada Mirinda, sama ada Coca-Cola, sama ada Sprite. Semua tu air mari pada Yahudi belakang. Orang tak payah kata boleh pakai air jebur ni, kita pakai air pahit lah kalau gitu kok. Kau ni orang otak duk berpurung. Banyak lagi air yang kita boleh pakai. Air 5, air berapa banyak. Oleh itu di hari ini kita tak payah lah. Selama mana kita tahu kejahatan yang dibuat oleh orang Yahudi terhadap saudara kita di Palestin, bukan Palestin saja, kita sini pun serupa juga. Maka kita usahalah jauh daripada kita ni masuk oleh golongan orang yang tolong Israel. Kerana apabila kita tolong Israel, bermakna kita tindah sama-sama kita. Kita sendiri pergi bunuh orang Israel. Bahkan sebenarnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala tolong saudara kita. Ni satu hikmah yang Tuhan buat. Peres sana, walaupun kita tak peres sini, tapi kita disuruh tolong sama-sama Islam. Mudah-mudahan kita ada nama masuk dalam golongan orang tolong sama Islam. Mudah-mudahan termasuk oleh golongan yang Nabi sebut, man nafasa qurbatan min qurbit, man nafasa an muslim qurbatan min qurbid dunya, nafasallahu anhu qurbatan yaumal qiyamah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وانصرهم على أعدائهم اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا أمة واحدة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله